لتلهم جيلا من بعد جيل. مدها يداك إنه يراك. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيئنا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلحام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita meneruskan ibadah kita dengan sama-sama menunaikan solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah, dan pada masa yang sama kita berpeluang meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, malam ini kita sambung perbincangan berkaitan dengan ibadah korban yang telah kita bincang pada pertemuan yang lalu, tetapi belum lagi sampai kepada penghujungnya. InsyaAllah malam ini kita masuk pada perbincangan berkaitan dengan hikmah tuntutan ibadah korban. Hikmah tuntutan ibadah korban. Di sebalik pensyariatan sesebuah ibadah, sesuatu ibadah, sudah pasti terdapat hikmah yang tersendiri. Dalam kehidupan kita pada hari ini, setiap yang berlaku baik ataupun buruk, di sana ada hikmah. Di sana ada hikmah di sebalik apa yang berlaku itu. Tidak terlepas daripada bentuk hikmah itu berkaitan dengan urusan amal ibadah itu. Dalam kehidupan harian kita ini, semua bentuk pensyariatan amal ibadah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, di sana ada hikmah, di sana ada perkara yang kadang-kadang kita tahu, di sebalik itu ada hikmah dan kadang-kadang kita tak tahu. Begitu juga halnya dengan ibadah korban. Ibadah korban juga banyak berkaitan dengan hikmah-hikmah. Di antara hikmah di sebalik tuntutan ibadah korban, yang pertama sekali kerana menghidupkan sunnah. Hikmah ibadah korban yang pertama sekali iaitu kerana kita nak menghidupkan sunnah. Kerana ia merupakan sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Korban sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan pada masa yang sama juga disyariatkan pula kepada Nabi SAW. Walaupun asal sunnahnya sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tetapi disyariatkan juga kepada Nabi SAW
maka bila mana disyariatkan pada Nabi, maka kena juga pada kita pada hari ini. Cuma beza sikit je. Kepada Nabi hukum ibadah korban wajib. Kepada kita hukumnya sunat muakkad pada setiap tahun bagi orang yang berkemampuan. Setiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Ada orang kata tahun lepas dah korban, tahun ni tak bayar. Boleh cakap je. Nak cakap boleh saja dah, tapi jangan cakap macam tu. Pasal dalam bab makan minum boleh cakap je. Pagi dah makan tak tengah hari? Makan lagi? Makan lagi. Sepatutnya dah makan pagi tengah hari? Tak bayar kan? Tapi nak makan lagi. Petang makan lagi. Mana? Makan lagi. Lepas ni makan lagi. Tengok, tu dalam bab makan. Tak ada pula orang cakap pagi dah ada sedang makan, pagi esok pula orang makan. Boleh macam tu? Tak ada orang nak cakap tu. Tapi dalam bab ibadat, tahun lepas dah buat ibadah tersebut daripada 2 tahun ni, kita bercakap Allah tahun lepas dah buat, tahun ni pelan-pelan tahun ni tak apa, bukan benda wajib pun. Kita bercakap macam tu kerana hello yang tersedia. Itu masalah pada kita pada hari ini sebenarnya. Tetapi dalam bab-bab yang lain kita tak datang dalam hello pula. Itulah dalam masyarakat kita pada hari ini sebenarnya. Tapi bukan kita sini insya-Allah sini tak ada hello. Terima dengan seadanya insya-Allah. Allah Ta'ala bagi nikmat pada itu, guna nikmat tersebut untuk lahirkan banda syukur. Dengan kita masuk penyertaan ibadah korban yang mana apa yang Allah itu cerita lah. Yang pasti kita salah seorang yang menyambut seruan tersebut. Kerana apa? Kerana kita nak ikut sunnah. Kerana Nabi dah bagi tahu pada kita, Nabi pun dah ajar itu. Ini sunnah. Kita buat dalam bentuk perintah tahunan hukum sunat muakkad pada setiap orang yang berkemampuan, maka sunat dia buat. Tapi kalau mampu dia tak nak buat macam mana? Mampu tapi tak nak buat. Dia mampu beribadah, dia mampu sembelih binatang korban, dia mampu masuk walaupun satu bahagian korban, tapi tak nak. Hukum jadi makruh. Dia tolak lawanan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak bagi nikmat pada dia di akhirat nanti, tiba-tiba dia tolak nikmat tersebut. Dalam keadaan dia sudah mampu. Tapi kalau tak mampu, tak apa. Kita cerita ni orang yang mampu. Tapi kalau tak mampu, tak apa. Tak malu pun. Siapa orang yang mampu? Siapa orang yang mampu? Orang yang mampu ni orang yang ada lebihan. Dia ada duit lebihan. Kalau dia masuk penyertaan, dia ada duit lebihan untuk handle diri dia, untuk ahli keluarga. Dalam bab makan minum, dalam bab tempat tinggal, dalam bab pakaian. Dalam tempoh apa ni? Dalam tempoh 4 hari. 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dalam tempoh 4 hari ni, diri dia sendiri, ahli keluarganya tidak terjerumus kepada hilang tempat tinggal, tidak terjerumus kepada hilang pakaian, tidak terlibat dengan lapar. Maka itu dipanggil mampu. Kalau kita ambil dalam bab kedudukan, ramai orang mampu, tapi buat-buat tak mampu. Kena jawab depan Allah Ta'ala besok macam mana? Jawablah depan Allah Ta'ala besok. Kalau kita mampu, tiba-tiba kita buat tak mampu. Allah Ta'ala tahu tak kita mampu? Allah Ta'ala tahu kita mampu, tapi kita buat tak mampu. Kita terpaksa kena jawab dengan Allah Ta'ala besok. Allah Ta'ala bagi nikmat macam-macam pada kita, tiba-tiba kita lepaskan peluang untuk bersyukur pada Allah Ta'ala. Jawab. Saya lepaslah, saya bagi tahu dah. Tapi kalau saya bagi tahu, saya tak buat, terus juga saya kena jawab. Bagi tahu hebat tak, tapi tak buat kita. Makruh juga perbuatan kita tu. Tak biasa pasal melibatkan benda sunat. Tapi kalau saya cerita kepada lagi, tiba-tiba saya sendiri tak buat, berdosa saya. Masuk dalam bab
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Masuk dalam ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu bercakap. Kenapa kamu cakap apa yang kamu tak buat? Cakap saja, kita tak buat. Kalau kita buat macam tu, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah dengan sebab kamu cakap apa yang kamu tak buat. Murka Allah Ta'ala besar. Nisbah pada pun, nisbah kepada amalan wajib. Kita bercakap kita suruh orang solat, kita tak solat. Maksud solat apa ni? Solat pagi, solat fardu. Tapi kalau kita cerita dalam bab solat sunat, kita suruh orang buat, kita buat sekali-sekali. Boleh tak dia tu? Boleh. Ada masalah lagi. Tapi hukumnya jadi makruh kita buat macam tu. Sepatutnya sebelum kita suruh orang, kita dah buat yang terbaik sebenarnya. Supaya dia jadi ikutan dalam masyarakat. Boleh? Okay, seterusnya. Hikmah tuntutan ibadah korban yang kedua, mendidik jiwa supaya bertakwa dan ikhlas dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak didik jiwa itu, ibadah korban ni nak didik jiwa kita supaya tampil sebagai seorang hamba yang bertakwa, tampil sebagai seorang hamba yang ikhlas dalam mendekatkan diri pada Allah. Pasal apa kena ikhlas? Pasal apa kena bertakwa? Kerana hanya orang yang benar-benar ikhlas yang akan dapat melakukan ibadah ini dengan sebenarnya. Betul-betul ikhlas je. Kalau hak tak ikhlas, fikir aja nak habis RM550, nak habis RM600. Untuk menyertai ibadah korban rasa besar banyak kan. Pasal tak ikhlas. Tapi kalau bagi orang yang ikhlas, dia nampak kecil je nilai RM550. Kerana apa? Kerana habis duit tadi kerana ibadah pada Allah, kerana untuk kebahagiaan yang hakiki untuk dirinya di akhirat, bukan untuk orang lain. Walaupun pada lahirnya nampak kita masuk penyertaan korban, kita agih-agih pada fakir miskin. Hakikat kita sedang membela kehidupan hakiki kita di akhirat nanti. Tapi nampak aja tu, tak nampak tu. Dengan sebab tak nampak yang tu, tu yang jadi tak apa laju tu. Pasal tak nampak nilai akhirat. Kalau kita nampak nilai akhirat, maka habis duit tak apa sebenarnya. Pasal kalau kita simpan duit di dunia sekalipun, kalau kita mati, bawa lah. Tak bawa pun, nak buat benda. Alangkah baiknya sebelum kita mati, kita bunuh duit tu untuk bela kita di akhirat. Hari ini kita membanting tulang, keluar pagi balik petang, keluar pagi balik petang, penat, letih, bermandikan peluh, tiba-tiba hasil daripada kita berpenat lelah tadi mendatangkan fitnah kepada kita untuk kehidupan pada mati kita. Sepatutnya dia bela kita, tapi dengan sebab kita terpesona dengan dunia, kita sayang nak keluarkan duit untuk agama, sayang nak melaburkan duit untuk masjid, untuk surau, untuk program-program keagamaan, program-program ibadat. Sayang rasa. Jangan pernah kita rasa sayang sebenarnya. Kerana yang kita sayang itu bila mana kita yakin ianya untuk agama, kita yakin ianya untuk akhirat itu, maka pasti Allah Ta'ala akan membela kita di akhirat nanti sebenarnya. Tak rugi, jangan rasa rugi sebenarnya. Bahkan kita habis RM550 kerana masuk penyertaan korban, Allah Ta'ala ganti balik dalam keadaan kita pun tak sedar-sedar. Dia ganti balik, ganti balik berpuluh kali ganda, beratus kali ganda. Allah Ta'ala ganti balik pada kita. Kadang-kadang dia ganti balik itu dalam bentuk, bukan dalam bentuk wang ringgit. Dia ganti balik dalam bab mana? Dalam bab kesihatan badan kita. Dia ganti balik dalam bab anak-anak kita berjaya. Dia sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di tubuh badan kita. Dia ganti balik dalam bentuk suasana kebaikan yang melibatkan kita, rakan taulan yang bagus. Tu tanda Allah Ta'ala ganti balik. Di samping Allah Ta'ala panjangkan umur kita dengan sebab berkatnya kehidupan kita tadi. Kadang-kadang benda ni dengan sebab tak nampak,
Buat tak tahu itu, jangan. Kena belum-belum. Kena ada kedudukan fastabiqul khairat. Kena belum-belum nak buat kebaikan tu belum-belum. Belum-belum. Ni tengok kalau tak ada orang, tak boleh balik kat sana tengok. Kalau tak ada orang masuk, kalau tinggal satu bahagian, dua bahagian lagi bagi tahu saya. Orang tak nak baru nak bagi, baru nak ambil itu. Jangan kita buat macam tu. Kita nak sebelum orang itu tu baru betul fastabiqul khairat. Belum-belum ke arah kebaikan. Jangan tengok orang. Ada jalan tak kuasa dulu dah habis jalan. Nak cukupkan satu bahagian lagi ni. Robek kampung, rumah. Nak cukupkan satu bahagian. Memang sampai tahap tu. Jangan. Kita nak belum sampai satu tahap. Tak mencukupi pula. Fasa semua orang belum. Tapi ada yang macam tu. Tak ada zaman kita begini. Belum macam tu. Tapi kalau belum bak lain belum pula bak lain. Bak lain, bak makan, bak minum penuh. Penuh je. Kedai-kedai kopi tu penuh. Belum. Sampai tunggu. Dia bangkit kita duduk. Tu dia. Sampai dah tu. Kalau kita tak duduk situ pun mati tak dengan sebab lapar. Banyak lagi sebab-sebab lain. Tapi tak boleh. Lapar ni. Tu lapar dunia. Hak lapar di akhirat. Hari ni kita rasa tak terasa. Hak dahaga di akhirat nanti. Hak berpeluhnya di akhirat nanti. Tak ada siapa nak rasa sebenarnya pada hari ni. Kecuali orang-orang yang celik mata hati sahaja. Barulah mereka belum. Jadi atas sebab itu kita kena buat macam mana? Kita kena pastikan ibadah yang kita lakukan itu dengan penuh keikhlasan. Buatlah dengan penuh ikhlas. Firman Allah Subhanahu wa taala, "La yanalallaha luhuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum." Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali lagi akan sampai kepada Allah. Allah Ta'ala bukan nak daging, Allah Ta'ala bukan nak darah, bukan nak mana-mana anggota binatang korban. Allah Ta'ala bukan macam kita. Kita nak daging, nak itulah, nak inilah. Kalau boleh pilih. Kalau boleh pilih, kita boleh nak pilih. Daging korban tu nak. Kalau orang nak bagi, kita bagi. Daging bukan nak. Apa dia sedap sekali? Batang Minang? Ya. Batang ekor tak? Berhubung saja. Nak pilih. Kalau boleh. Kalau ikut selera kita nak bagi batang pinang, nak yang lembut, yang sedap kan? Itu kalau boleh. Itu manusia. Allah Ta'ala bukan nak daging. Allah Ta'ala bukan nak mana-mana anggota binatang korban itu, tak nak. Allah Ta'ala nak apa? Tetapi yang sampai kepadanya, kepada Allah, ialah amal yang ikhlas, yang berdasarkan takwa dari kamu. Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana ikhlas kita, sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah Ta'ala nak tengok. Kalau kita buat betul-betul ikhlas, maka itulah Allah Ta'ala lihat kita. Allah Ta'ala tak tengok gambaran luaran kita. Miskin ke kaya kita pada hari ini, itu bukan tempat lihat Allah Ta'ala. Kalau kita miskin, kita masuk penyertaan satu bahagian dengan sebab kita ni tak mampu lebih. Tapi dengan penuh keikhlasan. Tengok-tengok yang si kaya, si orang kaya, dia buat apa? 3 ekor dia buat. Tapi dengan dalam keadaan untuk berbangga-bangga, dalam keadaan untuk menzahirkan dia antara orang yang hebat, dalam menzahirkan amal ibadah tersebut. Nak tunjuk pada orang ada sifat real. Ada erti tak? Tak ada erti. Lebih baik si yang miskin ini dia nak dapatkan RM500, RM550 ni besar, susah payah dia. Lalu dia tanam modal untuk satu bahagian dengan penuh keikhlasan. Dia lebih bernilai di sisi Allah daripada 3 ekor yang dikorbankan itu dalam keadaan nak zahirkan tanda kebesaran diri. Tak ada benda. Sebab tu Allah Ta'ala, Nabi bagi tahu, Inna Allah Ta'ala la yanzur ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzur ila qulubikum wa a'malikum.
Nabi bagi tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa barat seseorang itu, gambaran luar, warna kulit, keturunan, kaya miskin, pakaian kita mahal berjenama. Hak tu bukan tempat lihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala lihat mana? Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat sejauh mana keikhlasan hati kita. Tengok kat dalam. Walaupun luaran biasa-biasa, pakaian biasa-biasa, rumah tangga biasa-biasa, anak pinak biasa-biasa, semua biasa-biasa, tak ada lebih, tak ada lebih-lebih, semua biasa-biasa, pertengahan je level. Tapi dengan sebab keikhlasan itu, dengan sebab amalan yang ditampilkan itu penuh keikhlasan, maka itulah tempat dinilai dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita level mana kehidupan kita hari ini, buatlah kerana Allah, jangan buat kerana benda lain. Kalau kita buat kerana benda lain, kalau lain kita dapat kerana tu. Kalau kita nak cari pujian orang, kita dapat pujian orang. Kalau kita dapat nak suruh orang kata kita ni hebat, maka kita dapat pujian orang kita sebagai seorang yang hebat, seorang dermawan dan seumpamanya. Hak tu yang dapat. Tapi kalau kita buat lillahi ta'ala, kita dapat pembelaan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Yang ni yang kita nak. Yang ni hak kita nak sebenarnya. Tapi dengan sebab benda kalau saya cerita ni tak nampak segera. Tak nampak segera. Nilai akhirat tu tak nampak pada hari ini. Sebab tu yang jadi masih lagi keliru, kadang-kadang tak apa yakin lagi tu pasal tu. Dalam keadaan kita ni tak nampak dengan mata kasar pada hari ini. Yang nampak dengan mata kasar, hak tu lah orang tersebut pada hari ini sebenarnya. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu, supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya. Allah Ta'ala mudahkan kita. Kalau kita buat dengan ikhlas, Allah Ta'ala buka jalan pada kita sebenarnya. Jalan keluar pada kita sebenarnya. Okey, seterusnya hikmah tuntutan ibadah korban yang ketiga, iaitu mengikis sifat tamak. Nak buang sifat tamak haram yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang kita tengok fakir miskin sebelah mata, kesian. Kita tengok orang-orang yang kurang berkemampuan sebelah mata. Maka datang musim raya korban, di sebalik ibadah korban itu, nak kikis sifat tamak, nak buang sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati. Bila mana kita buang sifat tamak, datang dalam jiwa kita, dalam hati kita ini sifat pemurah. Sifat pemurah. Kan kita menyertai ibadah korban itu bukan tujuan nak makan daging kan? Kalau makan daging saja, memang sunat makan daging itu, tapi itu bukan tujuan dan matlamat dia. Tujuan dan matlamat sebenarnya kerana bertabaruk kepada Allah, kerana beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuan nak makan daging, jangan tunggu raya korban. Betul tak? Jangan tunggu raya korban baru nak sembelih, baru nak makan daging. Lama masa tu tunggu. Sembelih awal-awal lagi. Baru boleh makan daging banyak. Pasal nak makan banyak, beli seekor lembu, jangan cerita sama siapa, tarik perlahan-lahan, buat balik rumah kita waktu malam, sebelum subuh, masa orang tengah tidur. Kalau boleh, jangan bagi siapa tahu. Sembelih, lepas tu kita bulan makan untuk ahli keluarga kita saja. Banyak orang makan. Itu makan besar dia ambil. Pasal seekor lembu satu rumah dia makan. Itu baru tujuan nak makan daging. Maknanya ibadah tu dan bukan tujuan makan daging semata-mata, walaupun sunat makan. Tujuan apa tadi? Kerana bertabaruk pada Allah, kerana menghampirkan diri pada Allah, kerana beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita masuk penyertaan sunat, kita agihkan kepada fakir miskin atas jalan sedekah. Kita agihkan kepada orang kaya atas jalan hadiah. Kepada peserta, peserta kepada yang tolong bukan apa, bukan sembelih, kita bagi atas jalan hadiah. Bagi semua.
Cuma jangan bagi atas jalan satu tu, jangan bagi atas jalan upah. Haram daging korban. Mana-mana anggota binatang korban, sama ada apa saja, daging ke, tulang ke, belulang ke, kepala ke, ekor ke, kita bagi atas jalan upah. Haram hukumnya kita bagi atas jalan upah. Contohnya hak paling banyak berlaku, kita bagi upah kepada bukan sembelih. Kita bagi berapa kilo biasa? Bagi 3 kilo contohnya. Kalau dia tak jadi tukang sembelih, kita bagi 3 kilo. Nak tanya ni. Kalau dia tak jadi tukang sembelih, kita bagi 3 kilo, apa bagi berapa kilo? Kita bagi setengah kilo ataupun bagi sekilo macam ramai-ramai. Betul tak? Maknanya jangan bagi atas dasar upah tersebut dengan guna daging ataupun anggota-anggota binatang korban. Jangan. Tak benar dengan kaedah. Nak bagi sama dengan pekerja-pekerja lain. Yang lain dapat sekilo, kita boleh dapat sekilo. Cuma kalau nak bagi lebih hakikat dia, jangan bagi daripada daging korban, mana-mana anggota binatang korban. Bagi apa? Bagi benda lain, bagi hadiah lain. Nak balas jasa dia, tanda penghargaan pada dia, kita bagi duit ke? Bagi duit. Sebagai upah, dia berpenak lelah tolong sembelih binatang korban kita. Boleh? Itu baru duduk. Bila amal ni, bila orang kita sebut, kita dah buat lama ustaz macam ni, dia kira yang lama pun juga. Walaupun dalam keadaan yang lama pun tak betul. Dia kata ustaz siapa ustaz? Kita dulu makan garam. Tu garam nak sebut. Ni cerita pelakang, bukan cerita siapa dulu makan garam. Masalah masyarakat kita. Saya pernah berdebat dengan suasana tersebut. Apalah ustaz, baru dengar je cerita macam ni. Baru dengar lah, tak datang dengar. Masa kita bagi tahu, dia tak dengar. Masa kita cerita di kuliah maghrib, kuliah subuh, dia tak datang. Lalu sekali-sekali ustaz bagi tahu, baru dia dengar. Ustaz ni je bagi tahu. Yalah, masa ustaz lain bagi tahu, dia tak datang. Nak tahu baca kitab ni lah. Senang kan? Okey, tengok. Maknanya kita kena terima lah. Hak dulu tu kalau tak salah berlaku, kena berlapan dah. Dia terima kedudukan tersebut. Berubah kita. Berubah penampilan pengurusan kita macam mana, berubah pelan-pelan. Okey, seterusnya. Yang ketiga tadi, mengikis sifat tamak dan menunjukkan sifat murah hati, belah kesian terhadap fakir miskin. Marilah perasaan belah kesian pada fakir miskin. Orang yang paling aula terima daging bukan siapa? Paling utama, paling afdal kita agihkan daging kurban kepada siapa? Pada fakir miskin. Fakir miskin ni dia ada hak wajib. Dalam seekor lembu tu ada hak wajib bagi fakir miskin. Dalam satu bahagian lembu tu ada hak wajib bagi fakir miskin. Dalam seekor kambing tu ada hak wajib bagi fakir miskin. Nampak? Dah asal? Bunyi tu? Awak bunyi? Handphone. Tak apa lah handphone tak apa. Maknanya dia ada hak wajib tu fakir miskin. Kalau dalam seekor kambing tu, kita kena bagi pada fakir miskin untuk sekali makan ahli keluarga dia. Bagi. Tu hak wajib. Kalau kita tak bagi langsung, wajib kita gantikan dengan daging lain. Kalau seekor kambing kita sembelih, kita makan untuk ahli keluarga kita saja. Tak bagi pada orang luar, tak bagi pada fakir miskin. Hak wajib tu kita tak bagi. Maka korban tersyarat sah, tetapi syarat kena ganti dengan daging lain untuk fakir miskin. Nampak? Kalau tak ganti, korban tidak sah. Nampak ada? Tu fakir miskin yang paling utama dah nampak ni. Ni kalau kita datang, fakir miskin datang. Fakir miskin ni kadang-kadang dia datang banyak kali. Kejap-kejap datang. Kejap-kejap datang. Nak buat macam mana kan? Dia memang nampak tu satu keperluan bagi diri dia. Habis masjid, habis rumah dia pergi. Boleh tak dia baca tu? Boleh. Anak dia pergi sini,
Kadang-kadang dia tukar-tukar. Anak dia pergi sini, dia pergi sini. Anak dia pergi sini, anak dia mau pergi sini pula. Dia tukar-tukar macam tu. Dah selang 2-3 jam, dia datang lagi. Nak ingat kawan lupa, orang lain dah jaga lagi tu. Nak lagi lah. Boleh dia buat macam tu? Boleh bagi pihak dia sebenarnya. Kerana fakir miskin ni dia ada tasarruf yang tersendiri. Maksud tasarruf macam mana? Bila mana dia pergi sini, dia dapat sikit daging. Pergi sini, dia dapat sikit daging. Pergi surau ni, bagi ekor. Pergi masjid ni, bagi kepala. Pergi sini, bagi kaki. Dah sekali dia pun balik waktu petang, penat lelok. Tengok-tengok berbalik tau. Dia pun balik. Kepala ada, kaki ada 4, ekor ada 1. Dia pun jatuh. Alhamdulillah, seekor lagi ni dapat. Bagi dia, boleh tak macam tu? Boleh. Bagi fakir miskin sampai tahap tu sekalipun, boleh bagi diri dia. Dia boleh simpan dalam peti kat rumah dia untuk makan 2-3 bulan akan datang. Tak ada masalah. Dah penuh semua tempat simpanan di rumah, dia boleh pergi jual di tepi jalan tu. Dia pergi jual. Biasanya orang jual tepi tu dia pergi bersaing juga. Dia dulu dia tengok saja nak beli pun tak ada duit, gigit jari tu. Hari ni dia jadi tokek. Tokek apa? Tokek lagi. Boleh jual? Boleh jual lagi. Fakir miskin dah dia pergi bawa bekal lagi atas nama peserta korban. Yang haram jual daging korban ni siapa? Peserta ibadat korban. Kan silap faham tak? Fakir miskin dia bukan jadi peserta, maka dia boleh jual lah. Dia boleh jual daging korban tersebut. Jangan bersilap lah. Boleh? Tu kelebihan ada fakir miskin yang mesti kita rela sebenarnya dalam tempoh setahun sekali ni, bagi ruang pada mereka lebih sikit lah. Bagi lebih sikit pada mereka. Orang kaya dia tak boleh tasarruf. Orang kaya cara kita bagi pun atas rasa apa tadi? Atas rasa hadiah. Fakir miskin atas rasa sedekah. Tapi zaman kita hari ni, orang kaya pun terima sedekah juga. Bukan sikit punya sedekah tu. Berapa banyak sedekah dia terima? 2.6 bilion. Pening kita nak fikir balik. Kalau kita balik hadis Nabi, memang bercanggah dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata haram orang kaya terima sedekah. Terutama siapa dia? Qadi. Terutama hakim. Dan siapa lagi? Pembesar tertinggi dalam masyarakat. Hukumnya haram penerimaan sedekah tersebut. Tapi 2.6 bilion sapu bersih. Pasal tak ada jawapan. Nak cakap sini orang catat, cakap lagi orang catat. Dalam sekali nak tutup ayat macam mana? Orang sedekah boleh terima sedekah lah. Dia ingatkan betul lah cakapan tadi. Sebab tu kita nak lantik pemimpin ni biar faham agama. Betul lah ni? Bukan nak cerita politik sangat ni. Tapi nak dapat daripada kita, kalau nak lantik pemimpin pada masa akan datang, jangan main lantik berbetul tuli macam tu je. Kita lantik dengan kefahaman agama. Pasal silap-silap macam mana dia? Segala perilaku yang mereka lakukan dengan sebab dilantik oleh kita. Kita tangguh sekali lah. Kita dapat semangkuk. Dia dapat apa? Dia dapat 2.6. Kita dapat dia semangkuk, 2 mangkuk share. Tampak juga pada kita. Sebab tu berhati-hati. Berhati-hati kita sebenarnya. Nak atur langkah tu seronok-seronok ya. Seronok. Tapi satu sudut lain kita kena fikir sebenarnya. Dalam kehidupan kita ni ada hukum hakam sebenarnya. Jangan main lantik je, kita tak tahu hukum hakam agama, lain sekali kita terpaksa tanggung risiko dengan sebab kemewahan yang diboleh oleh kepimpinan yang ada pada hari ini. Kita terima bala yang sama pada hari ini. Bala hari ini ni yang kita hadapi dalam suasana negara kita ni antara bentuk bala bencana, dalam bentuk susutnya nilai mata wang paling teruk dalam sejarah negara kita. Ni tahu $1 Amerika pada hari ini sama dengan RM4.25 paling tinggi, paling teruk dalam sejarah negara kita. Pasal apa? Pasal orang luar
orang-orang asing, pelaku-pelaku asing, dia jadi hilang kepercayaan kepada negara kita hari ini. Rentetan daripada itu, duit kita jatuh. Faham? Jatuh pada hari ini. Hasil daripada apa? Hasil daripada urus takbir yang tidak betul. Maka itulah risiko. Yang hari ini tanggung risiko, terberdepan dengan lembu korban, harga pun mahal. Semua mahal pada hari ini. Itu antara pokok pangkal mula daripada situ. Boleh tak ni? Okey, cerita lagi Pak. Okey, tengok. Yang ketiga tadi, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, belah kasihan terhadap fakir miskin dan saudara seagama yang memerlukan, serta mahu berbelanja dan berkongsi nikmat hidup dengan orang lain kerana Allah. Kita nak berkongsi hidup, berkongsi nikmat Allah Ta'ala ni dengan orang yang kurang bernasib baik kerana Allah. Kan kita bagi korban tadi kepada orang yang lebih memerlukan. Kerana nak berkongsi nikmat Allah Ta'ala, kita nak Allah Ta'ala bagi lebih sikit pada hari ini, kongsilah dengan sahabat-sahabat yang lebih memerlukan. Jangan kita fikir kita kerja buat semua tu untuk kita. Tak. Tu ada hak orang lain juga dalam periuk nasi kita tu. Ada milik orang lain juga. Sebab tu bila mana sampai haul zakat, kita wajib keluar zakat kan. Mak gambarkan walaupun penat lelah macam mana sekalipun kita, kalau dah cukup haul zakat, wajib keluar zakat tak? Wajib. Walaupun kita kerja penat, kena keluar zakat. Apa pula? Tak. Kalau kita dah cukup haul zakat, maka di saat dan ketika itu kita wajib amanah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, amanah dengan diri kita sendiri, dan kita kena keluar zakat. Keluar zakat. Bila mana kita keluar zakat, terbela fakir miskin ketika itu. Dirasa dihargai. Bila mana kita bagi pada itu, kita bagi sedekah pada fakir miskin, kita bagi daging korban kepada fakir miskin, dia rasa dihargai. Dekat walaupun dia miskin, kita kaya, kita berdengar, tapi dengan sebab kita bagi, silaturahim kita, ukhuwah Islamiah kita jadilah nak macam tu. Di sebalik ibadah korban, kita nak perkara-perkara tersebut. Seterusnya yang keempat, hikmah tuntutan ibadah korban yang keempat, iaitu korban juga merupakan suatu amalan yang boleh menghapuskan dosa dan mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Korban boleh menghapuskan dosa, seperti mana dinyatakan dalam satu hadis Nabi, sebelum darah binatang korban itu mengalir ke bumi, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu hebat. Pada masa yang sama, bila mana kita buat lillahi ta'ala, kita berdepan dengan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita nak sebenarnya. Dan yang kelima, dapat merapatkan hubungan kasih sayang sesama manusia, terutama antara golongan berada dengan golongan yang kurang bernasib baik. Sebab tu masa raya korban macam-macam datangan. Masa raya korban yang miskin, yang kaya, yang berkenahan, semua datang masjid, datang surau, bersatu hati tolong menolong, menyelesaikan ibadah korban. Walaupun dia bukan peserta, tapi dia datang tolong juga. Tak apa, jangan keji dia. Masa solat tak nampak rupa pun, masa tazkirah tak ada rupa pun, masa bagi korban ada lah pula. Jangan duduk sindi-sindi macam. Boleh? Jangan sindi-sindi macam tu. Takut-takut dia terasa hati, dia baru nak dekat dengan rumah Allah, kita sindi macam tu, takut-takut dengan sebab sindiran kita, dia tak datang turun. Jangan. Biar dia datang, tak apa. Walaupun sekadar nak ambil daging korban, mana kita tahu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dia, dengan sebab dia datang suruh ambil daging korban, dia terus terbawa hati untuk terus datang ke surau di masa-masa akan datang. Doa banyak-banyak. Jangan sindi-sindi ya. Ataupun tuan-tuan buat tazkirah sikit. Tapi jangan jemput saya. Saya malu tembok jarak dekat dia lagi. Tengok jarak dekat saja saya tembok. Kena bagi tazkirah juga. Sambil-sambil bagi daging korban tu cerita sikit kelebihan-kelebihan di sebalik tu.
Kita ni buat korban di surau, apa benda di surau sebenarnya bukan tempat urus ibadah korban saja. Paling utama dalam bab surau masjid ni apa? Solat di surau, kuliah majlis ilmu di surau, segala program di surau ni sebenarnya. Baru-baru ni saya datang satu majlis perkahwinan. Ni bagus sebenarnya. Kena teruskan. Ni satu benda yang baru, satu motivasi yang baru, yang perlu diteruskan. Pasal apa? Pasal saya nampak bila mana kita buat di surau ni, kita boleh didik masyarakat. Apa? Tak payah cakap apa. Kita boleh didik masyarakat dengan cara suasana tersebut. Dia tahu ni kita ni majlis ni buat kat surau ni, fashion terbaru ke, apa benda ke, bila mana nak pergi surau ni macam mana? Mesti dia jaga pakaian dia, tutur kata dia, mesti jaga kan? Mesti dia terdidik dengan sendiri. Saya tengok, saya duduk perhati tengok semasa saya datang. Saya tengok kanan, tengok kiri, belakang, depan, sambil-sambil makan. Tak ada satu pun kita jumpa orang dedah orang. Berjaya sebenarnya dengan cara kita buat di surau. Tahniah kepada kedua di bawah pengantin. Tahniah kepada ahli jawatan kuasa surau. Tahniah kepada ketua kampung. Tahniah kepada semua, kerana kita berjaya mendidik masyarakat. Ni yang kita nak sebenarnya. Ni kita nampak masjid di tempat mana? Tempat solat saja. Salah tu. Zaman Nabi SAW dulu, masjid ni tempat kita menyatukan masyarakat sebenarnya. Menyatukan masyarakat, bukan dalam bab solat saja. Semua bab boleh kita bincang di masjid sebenarnya. Cuma jangan berjual beli sudah. Masuk dalam masjid jual beli tak betul lah macam tu. Dia adalah kalau kita faham nilai tersebut, alhamdulillah, satu keharmonian yang telah kita bina untuk kita bawa dalam masyarakat untuk kita teruskan di masa-masa akan datang. Ni antara yang terbaik. Okey, terus berapa tadi? 5 berkaitan dengan hikmah tuntutan ibadah korban. Okey, seterusnya saya nak pergi kepada rumusan hukum berkaitan dengan tuntutan melakukan ibadah korban adalah seperti berikut. Paksa nak ringkas. Wajib, iaitu khusus bagi Nabi SAW. Ini satu rumusan. Melibatkan ibadah korban ada hukum wajib. Wajib bagi siapa? Wajib bagi Nabi SAW. Yang kedua, sunat muakkad, iaitu bagi setiap orang Islam yang merdeka. Sunat muakkad ni umum pada kita semua. Umum pada kita semua, iaitu bagi siapa sunat muakkad? Setiap orang Islam yang merdeka. Bukan hamba. Hamba tak wajib menyertai ibadah korban. Syarat nak menyertai ibadah korban ialah orang yang merdeka. Jadi semua kita yang merdeka, tak ada hamba sebenarnya. Tak ada. Lepas tu mukallaf. Mukallaf ni siapa dia? Mukallaf ni dia ni Islam, berakal, lagi balik cukup umur. Tapi dia sebut lagi di sini berakal, balik dan berkemampuan. Berkemampuan macam mana pula tadi? Saya sebut dah tadi, orang yang berkemampuan ni iaitu orang yang bila mana dia masuk penyertaan korban, ada duit lebihan, ada harta lebihan untuk dirinya dan ahli keluarganya dalam tempoh berapa hari? Dalam tempoh 4 hari. 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dirinya terbela, ahli keluarganya terbela, maknanya makanan cukup, tempat tinggal cukup, pakaian cukup. Dalam tempoh tersebut, maka orang itu dipanggil orang yang berkemampuan. Kalau tak mampu, kalau dia masuk penyertaan korban, dia terpaksa ikat perut, terpaksa tahan diri daripada lapar, tak mampu macam tu. Hilang tempat tinggal, tu tak mampu macam tu. Hilang pakaian, tak ada pakaian nak pakai, tu dia masuk dalam bab golongan yang tak mampu. Kalau dia tak menyertai ibadah korban sekalipun, maka hukumnya tak ada apa-apa pada diri dia sebenarnya. Nak azan? Okey, kita bagi laluan kepada laluan azan. Lepas tu kita sambung semula lepas tu.
Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya yang ketiga harus iaitu bagi wali. Harus bagi wali sama ada bapa atau datuk melakukan ibadah korban untuk anak atau cucu daripada harta wali itu sendiri. Hukumnya harus, sunat tidak, wajib pun tidak. Harus semata-mata. Kalau nak buat bagi wali, harus dia buat untuk cucu dia, anak dia dengan harta dia, harta wali itu sendiri. Harus ni buat tak apa, tak buat pun tak apa. Yang seterusnya sunat kifayah. Sunat kifayah iaitu bagi individu jika mempunyai ramai ahli baik, kaum kerabat lelaki dan perempuan. Sunat kifayah. Sunat kifayah ini sebagai mewakili ahli keluarga. Sunat kifayah iaitu bagi individu jika dia mempunyai ramai ahli baik, ahli rumah ramai, kaum kerabat lelaki dan perempuan. Nak buat hukum itu tak mampu, cuma dia buat sekadar satu harian untuk dirinya sebagai wakil ahli keluarga. Tapi jangan niat semua ahli keluarga satu bahagian 10 harian, jangan. Seorang tu seorang dia ataupun dia upahkan. Contohnya nasbah ahli keluarga ada 7 orang. Tahun ni dia berkumpul sikit dapatkan satu bahagian. Tahun ni abang suruh niat. Tahun depan yang terima buat. Itu macam tu. Itu yang nanti melepasi tuntutan sunat kita. Okey, seterusnya sunat ain. Sunat ain iaitu bagi individu jika mempunyai ahli baik. Bagi individu itu sendiri. Tadi kau belum ahli baik. Ini bagi individu itu sendiri. Maknanya dia dah melepaskan sunat ain. Sunat bagi diri dia lepas. Pada masa yang sama nisbah pada diri dia. Ramai ada keluarga lain yang tak mampu
Bukan sekadar melepaskan untuk diri dia, tetapi dia melepaskan tuntutan sunat kifayah yang ada pada semua sekali. Betul? Seterusnya makruh meninggalkan korban kerana ia merupakan khilaf ulama berkaitan dengan hukum wajib. Kalau kita mampu, tiba-tiba kita tinggal hukumnya makruh. Pasal pada makruh. Ada ulama berkhilaf pendapat dalam masalah hukumnya, ada yang kata wajib. Maka kalau kita mampu dah, tiba-tiba tak nak pula, sebut benda lagi, maka hukumnya jangan makruh itu. Seterusnya yang kedua, ibadah korban adalah lebih afdal daripada sedekah sunat. Ibadah korban adalah lebih afdal daripada sedekah sunat yang lain. Dalam banyak-banyak sedekah sunat, tiba-tiba berdepan dengan ibadah korban. Ibadah korban lebih afdal daripada semua jenis sedekah sunat. Tapi hanya pada balik korban dia dalam 24 hari. Kan dah sebut dalam hadis ini. Saya dah baca hadis. Tidak ada amalan ada yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Kurban dan hari-hari tasyrik. Ini paling dicintai oleh Allah Taala. Maknanya yang paling afdal di sisi Allah dalam banyak-banyak amalan sunat. Melainkan dengan cara menyembelih binatang korban. Afdal, ambillah peluang tersebut. Seterusnya yang ke-8, korban tidak memadai dengan hanya membayar nilai harga binatang korban. Berbeza dengan zakat fitrah yang boleh digantikan dengan nilai keras dengan tujuan memenuhi keperluan golongan fakir. Korban tak boleh kita ambil nilai saja. Tak boleh. Ambil nilai. Ambil contohnya saya dulu berapa ribu? 3,500 atau 4,000. Kita pun ambil penyertaan dalam masyarakat, ambil 300, ambil 550. Lembut tak beli, tapi bagi duit di masyarakat. Memadai tak? Tidak memadai dengan sekadar bagi duit. Walaupun ganti kepada harga itu tidak memadai. Tak sama dengan zakat. Zakat diharuskan. Zakat asal dalam mazhab Syafi'i bukan ni kan? Walaupun kita bayar zakat fitrah itu RM7 selalu RM7. RM7 itu harga berapa? Harga beras fitrah bukan? Pasal dalam mazhab Syafi'i itu beras ataupun makanan ruji tempatan. Kalau kita beras, maknanya kita bayar harga beras. Tapi korban boleh bayar harga? Tak boleh bayar harga. Kalau kita ambil penyertaan, kita boleh binatang korban. Tak boleh. Semata nak ambil harga semata. Boleh? Itu korban. Ibadah korban itu setiap tahun. Terusnya ibadah korban yang berputar setiap tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun. Nabi bersabda, wahai manusia, sesungguhnya atas setiap ahli rumah pada setiap tahun disunatkan berkorban. Setiap tahun bukan sekali seumur hidup, setiap tahun. Kalau tahun memang wajar. Tahun depan aku lagi korban sampai kita tak mampu. Tak mampu ada kemungkinan kita dengan sebab miskin ataupun dengan sebab kita dah diusul dia. Nak korban, kita dah terbuat. Kita diusul ke tanah perbuatan. Tak boleh buat benda. Dia nak buat waktu kita, nak ibadah, nak buat kita boleh. Ataupun seterusnya perhatian. Saya nak ambil ringkasan. Masa akan datang memang ketiga, aku tak sempat. Hendaklah diketahui bahawa ibadah korban boleh menjadi wajib kerana dua sebab. Hukum asal apa dia? Hukum asal ibadah korban bagi kita semua sunat muakkad. Bagi Nabi wajib. Bagi kita sunat muakkad. Bagi
yang berkemampuan, kecuali dengan dua sebab dia akan jadi wajib. Dua sebab ni menjadi wajib ibadah korban. Kita nak sebab yang pertama bernazar, dengan sebab nazar, bernazar untuk melakukan ibadah korban, seperti katanya untuk Allah, wajib ke atasku korban ini, atau wajib ke atasku berkorban dengan kambing ini. Kita kata demi Allah wajib atasku berkorban dengan lembu ini, dengan kambing ini, dengan unta ini, maka wajib ketika itu korban. Bila mana jadi macam tu, bila mana dah jadi korban nazar, maka haram daging tersebut. Semua anggota binatang tersebut tak boleh makan lagi. Siapa tak boleh makan? Kita dan orang-orang di bawah tanggungan kita, semua sekali tak boleh makan, dan semua sekali daging tersebut kena sedekahkan kepada fakir miskin. Boleh? Tu kena ingat tu. Tu melibatkan nazar. Yang kedua kerana takyin. Takyin pun jadi wajib juga, iaitu mengisyaratkan kepada binatang ternakan miliknya. Kalau milik orang lain tak jadi. Syarat dia bagi isyarat itu binatang itu memang milik dia, yang boleh dikorbankan, seperti dia berkata ini binatang korban saya, atau saya akan melakukan ibadah korban dengan kambing ini. Syarat binatang itu binatang apa? Milik kita. Tapi jangan sebut binatang orang lain tak jadi pasal syarat nak jadi takyir tadi memang binatang itu bawa pengawasan kita, bawa kekuasaan kita, baru dia jadi takyir. Maka wajib kambing itu disembelih melalui ibadah korban. Kalau kita tak sembelih juga, kita kena sembelih. Tak sembelih pada hari raya korban, maka selepas raya korban kita kena sembelih juga kambing tersebut. Nampak? Itu kedudukan dia. Tu dia jadi wajib dengan sebab ta'yin ataupun nazar. Dan bila mana jadi macam tu, dagingnya tak boleh dimakan, semua kena sedekah pada fakir miskin. Okey. Dan mana lagi perkara lain sebenarnya, perbezaan berkaitan dengan korban dan akikah, jenis-jenis haiwan, macam-macam lagi. Tapi dengan sebab masa kita pun terhad, saya nak buka soalan kalau ada. Sila tak? Sila. Kalau daging korban ni kita terpaksa hajikan kepada fakir saja, macam mana Ustaz? Sah korban tak? Ini air. Daging korban terpaksa kita bagi pada pekerja saja. Siapa pekerja? Siapa tu? Tukang lapar. Tukang lapar, tukang sembelih, semua sekali lah. Dia tukang kerja, dia bagi ambil tadi semua. Boleh tak? Memadai sebenarnya. Tapi pastikan kita bagi hak fakir miskin. Ada hak wajib fakir miskin. Kalau di kalangan yang melapor tak ada fakir miskin, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi janganlah sampai tahap tu sebenarnya. Kalau bagi sikit-sikit seorang sebenarnya. Boleh tak? Kalau fakir miskin hari tak datang macam mana Ustaz? Bagi. Tak ada orang. Kalau dia tak datang, kita lah kena bawa pergi hantar kat dia sebenarnya. Pasal memang ada hak wajib bagi milik untuk diri mereka. Kena sediakan petugas. Kita tunggu fakir miskin tak datang, maka kita kena pasti ada fakir miskin, kita bawa pergi rumah dia sebenarnya. Tak apalah, kena macam tu sebenarnya. Walaupun kalau ada fakir miskin dalam yang melapor, dalam yang menguruskan kita ada fakir miskin, tapi dalam kelompok tu je memadai juga. Tapi yang di luar sana gigit jari lah. Sepatutnya bagi juga. Kat kita yang dah berkemampuan tak dapat mendapur, betul tak? Bagi pada yang memerlukan. Pasal kalau kita tak dapat bagi korban sekali pun, orang tak bagi pada itu, kita boleh beli tak? Boleh beli? Boleh beli gitu. Maknanya bukan kata tak boleh bagi pada orang kaya, boleh bagi, tapi akan datang hadiah mata waktu. Terima sebagai hadiah, tapi bukan terima sebagai untuk memiliki daging tersebut. Milik ni melibatkan fakir miskin sahaja. Boleh? Okey. Ada lagi?
kata kita tak boleh korbankan untuk orang arwah kan. Tapi kalau hasil si arwah tu bagi pada anak-anak dan anak korbankannya untuk dalam nilai RM1. Okey. Korban untuk orang yang telah meninggal dulu tidak sah korban untuk orang yang telah meninggal dulu kecuali diwasiatkan kepada kita. Tidak sah korban untuk orang yang telah meninggal dunia kecuali diwasiatkan kepada kita. Kalau dia wasiat silakan. Lepas tu kalau duit peninggalan, duit yang dia peninggalan kita bagi adik Pak ni mengikut faraid lah kita bagi. Lepas tu dapat pada anak masing-masing, anak tu nak buat pada si mati macam tu. Begitu mana tak boleh buat, tidak sah. Walaupun duit tu duit si mati, kalau dia wasiat boleh tak, tapi kalau dia tak wasiat tak boleh buat. Saya syurkan bagaimana kalau kita ingat pada mak ayah itu pengorbanan mereka dulu-dulu, tak boleh kita lupa. Kita buat atas nama itu pasal amal, setiap amal ibadah yang dia lakukan, dia baca Quran, dia bersedekah tanpa ingat sampai pada mak ayah, tanpa ingat sampai pada mak ayah. Sebab kalau kita buat zakat bukan dia kita faham. Kalau kita tak faham, dia jadi macam bercangguk dengan kedudukan yang sebenar. Kita buat atas nama itu direct sampai pada mak ayah kita. Kita dapat pahala, mak ayah kita bersejuk dalam kubur dapat pahala juga. Boleh? Kena buat macam tu. Selamat kita. Ada lagi? Ada lagi? Sila. Ini macam kalau orang wakilkan dekat kita korban, dia tak dapat masa lah. Sah tak sah? Okey, wakil pada kita sah. Macam saya ni menerima apa ni, wakil daripada sahabat-sahabat datang tahunan jemaah-jemaah masjid surau untuk korban diberi mengikut boleh. Ni tahun keempat tapi syarat nak wakil tu, kita nak bagi wakil tu, wakil dah kepada orang yang betul-betul dipercayai, orang yang kita tahu dia amanah sebenarnya. Orang kadang-kadang dia amanah. Sebab tu nak ambil penyertaan korban yang jauh, kita tak dapat saksikan nama kepada kita, pastikan kita benar orang yang mengurus. Jangan kita nak tengok dalam kekurangan nama-nama kita masuk dalam akaun, kita pun tak kenal siapa dia, akaun siapa kita tak kenal. Sejauh mana kemampuan di video, dan mana kita kenal video kita tak tahu. Itu jangan buat macam tu. Kita takut tu sebagai satu sedikit sebenarnya. Sok mewakilkan ibadah korban itu kepada mana-mana orang yang amanah sebenarnya. Boleh nisbah kepada yang jauh-jauh, tapi kalau nisbah yang dekat-dekat ni lebih awal kita pergi tengok nama kepada kita sendiri. Kalau boleh kita pergi pasar niat masa lalu pun dalam binatang tu tengah mengalir, kita pergi pasar niat. Inilah korban, inilah satu bahagian korban yang sunat ke atas diriku pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ini yang sendiri. Tapi seelok-elokkan lagi kalau ada apa-apa itu bukan sekadar niat sendiri, semua sendiri. Tapi kalau kita tak mampu sebenarnya, jangan cuba-cuba. Tak dapat sebenarnya menyebut untuk korban, tak ada korban. Tak dapat kita berkorban. Jangan. Boleh? Itu kena macam tu sebenarnya. Nisbah pada jauh-jauh ni kita wakil sembilan. Wakil pasal niat. Boleh? Kalau macam saya ni, saya buat sendiri. Dan dalam program yang saya buat ni, semua yang pergi biasanya hari pertama letak nak sembelih, hari kedua memang kita letak dia sembelih juga. Lalu sekarang ni kita ada ustaz relak kita sembelih, dia dah pandai sembelih macam mana bacaan apa, semua kita bagi tahu semua. Nak lembutkan daging, nak potong kat mana, nak suruh lembu cepat mati, nak bolakkan lembu, semua ada sebenarnya. Semua ada. Tapi saya tengok ramai orang buat padang ni macam daging lain. Siap tanya, dah putus dah. Ini sembelih tak dia? Siapa yang buat dia? Makhluk masa kita tengah buat sembelih tadi, kita tak ada ketika. Perbuatan sembelih ni kena buat dalam keadaan cepat. Sekali lepas mata risau, cepat perbuatan kita. Jangan lama-lama.
InsyaAllah sini baru. Ini siapa bukan sebelah tu? Ada kan? InsyaAllah terbaik, InsyaAllah. Kita kena buat terbaik. Pasal semua tu ada pantauan melibatkan hukum hakam sebenarnya. Lagi kalau tak ada nak tutup ni. Saya buka ulang soalan ni, bukan kata apa takut-takut ada kekeliruan. Asal kemungkinan akan datang ni kuliah itu belum tentu lagi sebenarnya. Ada kalau contohnya ada niat dia nak korban tapi dia korban bahan tu kurang sebab orang muslim. Okey. Dia korban di negara Islam yang memerlukan pasal apa? Pasal harga murah. Pasal apa dia korban sana? Pasal harga murah. Di sini harga mana? Tak ada masalah dalam harga murah. Pasal harga murah itu dengan sebab jauh dan kemampuannya dengan harga murah. Dia ukur baju di badan sendiri. Bukan ada tak mampu yang mahal. Kalau dia memang betul-betul mampu yang mahal, silalah yang mahal. Tapi hak eloknya, hak mahal pun dia ambil, hak murah pun ambil. Dua-dua sekali-kali. Itu lagi tak? Sini pun dia buat, di sana pun dia buat. Pada tak ada hanya boleh bagi saya. Nisbah pada tempat kita ni ramai orang yang mampu sebenarnya. Ramai orang yang mampu. Yang mampu. Nak cari orang miskin susah di tempat kita sebenarnya. Orang kaya berlambak-lambak pada hari ini. Orang yang berkemampuan nisbah pada ibadah korban dengan definasi yang saya sebutkan tadi itu ramai sangat sebenarnya. Tapi kalau di sana saya boleh cerita di bumi Kemboja dengan sebab kita pernah mengurus dan akan mengurus ibadah korban di bumi Kemboja. Kita tahu suasana di sana. Nak cari fakir miskin berlambak-lambak. Nak cari orang kaya jaga biji mata dan jemput. Majoriti fakir miskin. Majoriti fakir miskin. Orang kaya jaga kita dan jemput sebenarnya. Majoriti fakir miskin. Mengapa kayanya? Kalau dia pakai baju putih, pakai lekar macam tu, dan dia boleh tengok kayak layak tu. Layak ke layak? Pintik-pintik tu. Nak kata 1000, sikit sangat. Berjuta-juta. Kalau orang tiba, nak gambarkan itu ulang pakai pakaian yang sama dalam kehidupan harian. Anak-anak yang berlanjut, sana sini kita boleh tengok. Nampak betul dia walaupun kita pergi buka seorang pembesar masyarakat, dia anggap kita seorang menteri, wakil kerajaan seorang. Harapan dia begitu tinggi di bumi Kemboja. Sebab tu saya tarik hati dengan sebab kita pergi tengok dengan suasana tersebut. Allah Akbar. Seolah-olah kita berada di tahun 60-70-an sebenarnya. Mak tu kalau segi sudut apa agihan daging, memang kita dapat di negara-negara umat Islam yang tertindak. Kita tak dapat di tempat itu sebenarnya. Pasal tempat itu ramai orang yang dah mampu sebenarnya. Ramai orang dah mampu sebenarnya. Majoriti orang mampu. Kecuali sebelah yang kecil saja yang tidak mampu. Boleh? Okey. Habis? Okey, cukup sekadar itu untuk malam ini. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Mohon ampun di atas segala kekurangan dan ketelanjuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.